ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Wan Hamidun Wan Badarudzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, para timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi-pengurusi jabatan, pegawai pengurusan FKAB, kaki tangan akademik, kaki tangan pelaksana, dan para hadirin yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke sesi Tazkirah FKAB ke-41 sempena sambutan Isra Mi'raj peringkat FKAB tahun ini. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pagi ini, kita buka sesi tazkirah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi meneruskan majlis tazkirah pagi ini yang bertajuk Perjalanan Manusia Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Khairul Anwar bin Abu Osman, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu penceramah pagi ini. Beliau ialah merupakan pensyarah akademik di Institut Perguruan Guru Kampus Pendidikan Islam, berpengalaman dalam bidang pendidikan selama 21 tahun. Dan kini menjawat jawatan sebagai penolong ketua jabatan dan ketua unit pembangunan insaniah Jabatan Ahwal Pelajar IPG KPI. Kepakaran beliau adalah seperti jurulatih akidah Jabatan Agama Islam, sertifikat coach Institut Amaluddin Baki, dan penceramah bertauliah Jabatan Agama Islam. Beliau merupakan alumni Universiti Kebahasaan Malaysia, memperoleh sarjana pengajian Arab pada tahun 2006 hingga 2008 dan peringkat ijazah kedoktoran pengajian Arab pada tahun 2011 hingga 2016. Assalamualaikum, Prof Dekan. Okay. Waalaikumsalam. Prof Dekan ada di talian. Okay, kita mohon untuk Prof menyampaikan sepatah dua kata. Boleh Prof? Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaannya kepada kita, ya, limpah rahmat Allah yang tidak henti-henti mencurah-curah kepada hamba-Nya. Diberikan kita peluang sekali lagi berada dalam majlis ilmu, majlis tazkirah, yang mana kita tahu manusia ni memang sentiasa memerlukan peringatan demi peringatan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan nabi-nabi, rasul-rasul untuk mengingatkan manusia tentang perkara-perkara yang kita tak nampak dan kita tempuhi di alam akhirat nanti, syurga dan neraka dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah kita adakan majlis tazkirah minggu ni. Ustaz, selamat datang Ustaz. Saya tadi dipahamkan dah bertukar. Ustaz Dr. Khairul Anwar bin Abu Osman daripada IPG, Ustaz, kan? Betul. Institut Perguruan dekat ni Bakar Baginda tu. Betul. Sebelah saya di Bakar Baginda. Jadi kita lalukan kedatangan Ustaz. Terima kasih Ustaz Jo kerana sudi jadi moderator pada pagi ini, dan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan warga fakulti dan UKM yang dikasihi sekalian. Terima kasih, jazakumullah khair kerana sentiasa memberikan sokongan yang padu kepada program kita ini. Mudah-mudahan kita mendapat mengambil manfaat insya-Allah dan sentiasa dapat menambah baik kehidupan kita insya-Allah, dan semoga Allah memberkati kehidupan kita dan memberikan kita kejayaan dunia dan akhirat. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khair kepada Dr. Khairul Anwar yang sudi menerima undangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz,
Saya kembalikan kepada Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rekan. Dengan ini majlis mempersilakan Ustaz Dr. Khairul Anwar bin Abu Osman untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Ustaz Faizul selaku pengacara dan juga selaku Ketua Biro Kerohanian Sutra, yang berbahagia Profesor Datuk Senior Dr. Wan Hamidun bin Wan Badaruzzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, para timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi jabatan, pegawai pengurusan FKAB, kaki tangan akademik, kaki tangan pelaksana dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada pagi ini, walaupun luar daripada perancangan, Ustaz kan? Ya. Sepatutnya Dr. Salman pada pagi ini, jadi Dr. Salman minta saya bantu, katanya dah rancang 2 bulan. Jadi saya Alhamdulillah kebetulan pagi ini pun tidak bertembung dengan apa-apa dan dapatlah sikit sebanyak datang ke sini buat kali yang pertama masuk ke fakulti inilah. Kalau di UKM ni terlalu banyak sebab master saya pun di sini, PhD saya pun di sini. Banyak dan besar jasa UKM untuk diri saya lah. Baik. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan bincang satu peristiwa. Saya terkejut tadi bila Ustaz Jo sebut Ma'al Hijrah. Saya takut saya buat tajuk yang salah. Ya, tapi rupanya saya yang betul, Ustaz Jo salah. Iaitu kita akan bicarakan tentang satu peristiwa yang sangat hebat, besar pengajaran untuk kita semua, iaitu Isra dan Mi'raj. Baik, saya sediakan sedikit slide lah sebagai panduan. Mungkin kita boleh melihat nota-nota penting sepanjang perbincangan kita ini. Baik, pertamanya Isra Mi'raj ni satu mukjizat lah, mukjizat Nabi SAW. Malah ada di kalangan ulama mengatakan mukjizat kedua terbesar selepas Al-Quran. Mukjizat kedua terbesar selepas Al-Quran. Kenapa mukjizat? Nanti kita akan lihat. Pertama, sebelum kita bincang peristiwa Isra Mi'raj ini, secara ilmiahnya kita ketahui dulu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin atau Baitul Maqdis, yang jaraknya lebih kurang 1250 km plus minus lah. Dan Mi'raj pula menaiki Buraq. Okay. Manakala Mi'raj daripada Al-Aqsa itu terus sampai ke Sidratul Muntaha. Langit pertama, langit ketujuh, di atasnya itu Sidratul Muntaha, sampai ke situ dan turun semula dan akhirnya kembali ke Masjidil Haram di Makkah. Perjalanan yang sangat jauh, luar daripada jangkaan akal, tetapi berlaku dalam masa yang sangat singkat. Sebab itulah disebut sebagai satu mukjizat. Yang kedua, kenapa berlaku Isra dan Mi'raj? Kenapa berlaku Isra dan Mi'raj? Kita tahu setiap peristiwa dalam hidup Rasulullah SAW itu ada pengajaran untuk kita. Allah Ta'ala tidak takdirkan ianya berlaku secara saja-saja kosong, melainkan dia ada pengajaran yang sangat besar. Sebab tu kita membaca sirah dengan kita membaca novel, buku cerita itu sangat berbeza. Sebab kita membaca sirah tujuannya untuk kita nak jadikan panduan dalam kehidupan. Kalau kita baca novel, buku cerita itu sekadar hiburan. Kita nak rilis tekanan, stres sebagainya, habis buku novel itu tutup dan selesai. Tapi sirah tidak begitu.
Semua perkara yang terdapat dalam sirah itu dia ada ibrah, panduan, pengajaran untuk kita. Sejauh mana kita dapat melihat ibrah pengajaran itu, di situlah letak panduan. Sebab itulah kalau kita membaca sirah hanya sekadar tahu, dia tidak akan membentuk apa-apa. Tetapi kalau kita membaca sirah dan kita tahu serta kita dapat hayati apa panduan untuk kehidupan kita, maka tercapailah maksud yang disebut oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi diri kamu ikutan terbaik. Nak ikut macam mana kan kalau kita tak tahu? Kalau sekadar tahu pun belum tentu ikut. Kita kena hayati dan kita cuba melihat apa panduan di sebalik kehidupan Rasulullah. Baik. Saya cuba laju sikit. Diberi masa lebih kurang 40 minit begitu. Okey, kenapa berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj? Dicatat dalam sejarah ada perkara-perkara besar yang berlaku sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pertama, Bani Hashim dipulaukan selama 3 tahun. Quraisy Mekah, pembesar Quraisy Mekah yang musyrikin ni mereka minta supaya Bani Hashim ni serah Nabi SAW. Supaya mereka ambil tindakan kepada Rasulullah, menghentikan dakwah, tindakan sampai tahap mungkin mereka boleh membunuh Nabi SAW, tapi Bani Hashim tidak membenarkan perkara itu berlaku, jadi berlakulah pemulauan. Pulau di sini tidak ada sebarang urusan dengan Bani Hashim. Jual barang pun tak boleh, beli barang pun tak boleh. Menyebabkan ketika keadaan ekonomi yang sangat kritikal, malah makanan pun susah dapat. Kemudian lepas itu berlaku juga peristiwa yang sangat besar, iaitu kewafatan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW yang pertama. Kalau kita baca sejarah, maknanya disifatkan Khadijah itu dengan sifat yang sangat hebat. Isteri yang paling bijak, tidak pernah menyakiti Rasulullah. Daripada Sayyidatuna Khadijah dianugerahkan putra dan puteri kepada Nabi SAW yang banyak membantu awal dakwah, kaya dan menggunakan kekayaan itu untuk dakwah Rasulullah. Maknanya banyak jasa Khadijah untuk Nabi SAW. Dan ditakdirkan Khadijah itu wafat. Kemudian kewafatan Abu Talib. Siapa dulu ni Abu Talib atau Khadijah, itu menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Tak kisahlah. Ada yang kata Abu Talib dulu, kemudian Khadijah, ada kata selang berapa hari, ada kata selang beberapa bulan. Abu Talib bapa saudara Nabi, yang juga menjadi tulang belakang kepada dakwah Nabi walaupun dia tak beriman. Orang tak dapat nak mengapa-apakan Rasulullah. Kenapa? Kerana mereka menghormati Abu Talib. Dan Abu Talib tidak benarkan walaupun dia bukan Islam. Dan mati pun dalam keadaan tidak mengikut dakwah Nabi SAW. Mati dalam keadaan agama yang asal. Yang ketiga adalah penolakan dakwah oleh penduduk Taif. Kita lihat Nabi ni optimis dalam dakwah. Secara sentiasa mencari ruang peluang untuk menyampaikan. Kalau penduduk Mekah tidak boleh terima, maka Nabi memikirkan kalau ada tempat lain yang boleh disebarkan dakwah, maka Nabi melihat Taif antara tempat yang terbaik. Kalau kita lihat di sudut lokasi, geografi, penduduk Taif ni tak sama dengan penduduk Mekah. Sebab dia duduk atas bukit. Bila duduk atas bukit ni maknanya di sudut pendekatan mereka, karakter mereka berbeza. Maknanya lebih lembut sepatutnya. Maknanya kalau nak ikutkan akal, akan lebih mudah sebenarnya penduduk Taif itu. Tapi apa yang berlaku pada Nabi SAW luar daripada jangkaan. Penduduk Taif ni bila tahu Nabi nak datang, mereka dah rancang, mereka atur kanak-kanak, perempuan dan sebagainya, masing-masing pegang batu, pegang apa sahaja dan melontar kepada Nabi. Dan Nabi sampai. Sehingga diceritakan penduduk Taif itu sendiri tidak beriman. Sehingga Nabi pulang daripada Taif itu, pendoi ke Mekah, singgah di lembah, di wadi. Dalam keadaan Nabi berdoa, darah yang mengalir ke tumit Rasulullah itu. Nabi berdoa sebagai manusia, punya rasa sedih dengan apa yang berlaku. Maka ketika itu Allah utuskan malaikat yang menjaga bukit bukau di situ. Malakul Jibal disebut. Malaikat yang menjaga bukit bukau. Dia kata, Ana Rasulu Rabbik. Aku utusan Tuhanmu untuk datang kepada kamu dan melaksanakan apa yang kamu nak, wahai Rasulullah. Maknanya melihatkan dahsyat berlaku pada Nabi tu. Aku ni penjaga bukit bukau di sini. Kalau kamu mahu untuk aku angkat bukit-bukit ini, letak di atas penduduk Taif, nescaya aku akan menang. Kalau benda ni offer pada kita, agak-agak jom. Kita kena teruk ni, penduduk Taif ni.
Dia buat macam-macam, tiba-tiba datang offer yang memang pada kita sebagai balasan setimpal lah. Kan? Kalau kita lah yang tidak sabar ni, barangkali kita kata ya, bagus, jangan bukit Bukau sini, ambil semua bukit ni ada, pergi lungguk atas Taif tu. Kan? Tetapi Nabi tidak. Nabi optimis. Nabi kata jangan. Walaupun mereka tidak beriman, mudah-mudahan zuriat mereka beriman. Ini dakwah. Dakwah melihat jauh. Bukan hanya dakwah esok dapat hasil. Tidak. Ada ketikanya apa yang kita buat hari ini, bukan hasilnya esok lusa. Barangkali tahun-tahun ke hadapan perubahan itu akan berlaku. Baik. Jadi bila berlaku banyak perkara ini, Nabi sebagai manusia ada fitrah, kesedihan, letih dengan apa yang berlaku. Akhirnya berlakulah kisah Isra' Mi'raj, kata para ulama, sebagai tasliyatan, hiburan. Dan juga pada masa yang sama, Allah nak perlihatkan kekuasaan dan kerajaan Allah. Setakat penduduk Mekah tak beriman, tak ada apa. Tak ada apa. Sebab Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Lagi hebat. Kalau penduduk Mekah tolak dakwah Nabi, Nabi diterima oleh raja, pemilik segala kerajaan langit dan bumi. Semuanya memuliakan Nabi SAW. Baik, kita cuba lagi. Bilakah berlaku Isra' Mi'raj? Yang ini pun kita tak mau jadikan isu besar sebab kita akan berjumpa banyak pandangan. Susah kita nak cari satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah itu disepakati tarikhnya. Hatta Maulidul Rasul yang kita sambut tu kan, 12 Rabiul Awal pun ada khilaf. Ada perbezaan pandangan. Kecuali yang datang secara terus dalam dalil. Contohnya Nabi dilahirkan hari Isnin. Itu jelas tidak ada khilaf. Tapi kalau segi tarikh, memang susah kita nak jumpa satu kesepakatan bilakah ianya berlaku dan tidak ada sebarang perselisihan. Termasuk juga Isra' Mi'raj. Sebab tu kita berada bulan Sya'ban seakan kita nak cakap Isra' Mi'raj. Relevan sepanjang tahun. Kalau kita lihat, di segi tahun berlaku Isra' Mi'raj itu sendiri menjadi khilaf. Ada yang kata tahun pertama kenabian, seperti yang disokong oleh Imam At-Tabari. Tahun pertama kenabian berarti umur Nabi waktu tu 40 tahun. Ada yang kata tahun kelima kenabian, umur Nabi 45 tahun. Ada yang kata tahun ke-10 kenabian, berarti umur Nabi 50 tahun. Dan yang masyhurnya yang kita pegang dan kita masukkan dalam kalender adalah setahun sebelum hijrah. Itu baru tahun. Belum tengok bulan lagi. Kalau bulan pula 27 Rejab, itu pandangan yang masyhur. Di sana kita akan jumpa 12 Rejab, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, Muharram, Ramadan. Berarti kalau bahas bab tarikh ni takkan selesai. Cuma kita beruntung. Beruntungnya kita dilahirkan dalam keadaan mak ayah kita dah Islam dan telah menerima peristiwa Isra' Mi'raj. Masyarakat dah terima. Malah kita dah didedahkan dengan dalil-dalil kebenaran Isra' Mi'raj. Kalau kita letak diri kita pada zaman Rasulullah itu rasanya bimbang, takut. Kita ni akan masuk golongan yang mana? Sebab dalam sejarah Islam dicatat ketika mana berlaku Isra' Mi'raj pagi esok tu, Nabi dalam keadaan berada di Kaabah itu dalam keadaan termenung, memikirkan bagaimana cara nak cerita satu peristiwa yang tak masuk akal. Dan selama ni orang kata Nabi gila, Nabi pembohong, Nabi tukang sihir, macam-macam lah. Kali ni nak bawa pula cerita. Dia macam satu sokongan, memang confirm lah. Ketika tu Abu Jahal dia pusing-pusing, nampak Nabi macam dalam keadaan tengah memikirkan satu. Abu Jahal ni dia buat baik. Dia tanya, wahai Muhammad, ada apa-apa? Okay. Padahal dia nak cari point tu. Nabi kata, ada. Semalam berlaku begini. Dia kata, betul. Okey, macam ni wahai Muhammad. Aku tolong cari orang datang, aku panggil penduduk Mekah ni, kamu cerita sekali. Nampak Abu Jahal punya style kan? Nampak macam baik. Dia tolong atok ceramah. Dan padahal dia sebenarnya nak jadikan apa yang Nabi sebut itu kembali ke atas Nabi. Lalu dia pun kumpul lah penduduk Mekah. Dia kata, wahai Muhammad, cerita. Nabi pun cerita. Perjalanan daripada Mekah ke Al-Aqsa, naik ke langit, turun apa semua. Habis Nabi cerita dan sejarah kata ada yang bertepuk tangan. Maknanya memang confirm tak betul. Kan? Selama ni kita kata gila, memang betul gila. Malah dalam sejarah mencatatkan ada ramai juga orang yang dah beriman sebelumnya jadi kufur. Kerana cerita tu. Kerana tak percaya. Betul kan? Ini kata agama ni, nanti saya akan tunjuk. Isra' Mi'raj ni dia merawat 4 isu utama yang kritikal dalam umat Islam.
relevant sampai akhir zaman. Cuma tengok masa dan keadaan. Baik. Jadi kita ni, untungnya kita dah ada dalil. Kalau kita lihat Al-Quran, ayat pertama surah Al-Isra itu dalil Isra. Surah An-Najm ayat awal hingga ayat 18 itu dalil Mi'raj. Dalam hadis pun cukup banyak, dalam sirah kitab sirah semua ada. Berarti kita cukup dengan yang ini untuk kita beriman. Walaupun barangkali kalau kita fikir-fikir tak dapat. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ni peristiwa anti-sains, anti-fizik yang berlawanan dengan biologi dan sebagainya, menyebabkan orang yang dalam bidang itu dia akan timbul banyak persoalan. Bolehkah ini berlaku? Orang kata kalau naik kenderaan special pun dalam keadaan terbuka begitu, pastinya tubuh badan kita akan bergerak laju. Kalau kita jatuh tempat tinggi secara laju tu pun belum jatuh ke bawah, kemungkinan kita dah mati lah. Dengan tekanan luar, tekanan dalam badan, dengan pecah genang telinga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita atas keimanan kita dengan dalil yang ada, kita langsung terima tanpa kita persoalkan. Walaupun kalau kita lihat kajian moden fizik sebagai contoh menyokong Isra Mi'raj. Macam teori apa kita panggil relativity Einstein, teori twin paradox, banyak lagi teori-teori fizik yang didatangkan nak menyokong wormhole, menyokong peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Kalaulah orang tak terima Isra Mi'raj, dia kata tak logik lah, tak masuk akal. Mana mungkin kita nak pergi ke Baitul Maqdis daripada Masjidil Haram, kalau zaman itu sebulan perjalanan. Pergi saja. Balik sebulan. Ini Nabi cerita pergi, balik semula, tak sampai separuh malam dan tempat tidur Nabi itu belum betul-betul sibuk. Laju betul lah. Seolah ya, orang kata masa tu jadi terhenti. Macam manalah? Itu banyak teori yang kita kalau kita baca, teori-teori yang menyokong Isra dan Mi'raj. Kalau tidak ada teori pun, kita sebagai orang beriman wajib percaya Isra dan Mi'raj. Kalau tak percaya Isra dan Mi'raj, berarti kita akan tolak banyak lagi cerita dalam Quran. Kita Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Mana logik? 309 tahun. Kisah Uzair yang tidur 100 tahun. Perpindahan singgasana Ratu Balqis daripada Yaman pergi ke Palestin. Pun tak logik. Singgasana tu dipindahkan daripada Yaman ke Baitul Maqdis jauh tu. Dalam keadaan sekilas anak mata bergerak. Zaman Nabi Sulaiman. Pun tak logik. Berarti kalau kita pakai logik, bukan sekadar Isra Mi'raj, cerita lain pun sepatutnya dia akan persoalkan. Tetapi inilah kita kata Isra Mi'raj ini datang merawat 4 isu utama. Salah satunya adalah Islam ni agama wahyu, bukan terbina di atas akal semata-mata. Nanti kita akan lihat. Kemudiannya saya nak bawa tuan-tuan semua untuk kita menyoroti peristiwa Isra Mi'raj ini melalui tadabbur kita ayat pertama surah Al-Isra. Jadi kita dapat dua benda, satu kita memahami ayat ini, yang kedua kita faham peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey? Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita tengok ayat ni, saya cuba pecah-pecahkan ayat ni supaya kita faham. Maksudnya, nanti bila habis perbincangan kita, kuliah kita akan dapat memahami ayat pertama surah Al-Isra. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kita ambil yang itu dulu. Boleh baca pada slide yang saya sediakan. Bila kita sebut subhanallah, kita diajar untuk sebut subhanallah. Bila kita sebut subhanallah? Bila kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang kita kagum, yang kita ajaib, kita diajar kita untuk sebut subhanallah. Likulli u'jubatin subhanallah. Setiap perkara yang kita rasa takjub, hebat, kita akan sebut subhanallah. Kita sebut subhanallah. Allah mulakan peristiwa Isra ini dengan perkataan subhanallah. Sebagai satu tarikan kepada pembaca, apa yang nak disampaikan ini bukan perkara biasa, perkara luar biasa, perkara hebat. Ashabul Kahfi tidak dimulakan dengan subhanallah. Kisah Uzair tidur 1 tahun tidak dimulakan dengan subhanallah. Kisah perpindahan Istana Balqis ke Baitul Maqdis tidak dimulakan dengan subhanallah.
Tapi peristiwa Isra' dan Mi'raj, Isra' ini Allah mulakan ayat itu dengan subhan. Kan kita sebut tadi subhanallah ni kita sebut bila untuk kita melihat benda yang luar biasa, takjub yang hebat, maka Allah Taala mengisyaratkan ayat ini supaya kita beri perhatian. Ada sesuatu luar biasa yang Allah nak ceritakan dalam ayat ini, iaitu peristiwa Isra'. Baik. Kemudian seterusnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, yang saya merahkan. Kita fokuskan yang saya merahkan. Ya. Asra dengan lailan. Apa makna asra? Maha suci dia, yakni Allah asra. Asra ni maksudnya yang memperjalankan Nabi SAW daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Berarti Nabi bukan pergi sendiri. Kalau memperjalankan, maknanya tak ada masalah sebab Allah Maha Kuasa kan. Kalaulah Nabi berjalan sendiri dan balik, mungkin akan timbul persoalan. Bagaimana selaju itu? Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Contoh, tuan-tuan cuba fikirkan, mustahil ataupun tidak, semut yang ada di Kedah itu boleh sampai di Bangi. Semut yang ada di Kedah itu boleh sampai di Bangi. Mustahil ataupun tidak. Contoh, saya orang Sungai Petani. Dan ketika saya balik kampung, saya pun petiklah rambutan. Dekat rambutan tu ada semut. Saya pun bawa naik kereta sampai ke Bangi. Sampai Bangi nak makan rambutan tu, tengok ada semut. Saya ketuk tu. Semut tu pun jatuh. Berlakulah dialog antara semut Bangi dengan semut Sungai Petani. Dia pun dengar-dengar, kamu bukan daripada Bangi ni, ada seling Kedah sikit. Dia kata, betul, kami daripada Sungai Petani. Ui, jauh tu. Ni semut yang bijak lah. Bila kamu datang? Pagi tadi. Betul lah. Sampai dah sini. Sampai dah. Berapa jam? 5 jam. 5 jam sahaja. Kita kalau nak bohong pun janganlah. Contoh. Mana mungkin kamu bertolak Sungai Petani sampai Bangi 5 jam? Kamu semut. Tidak tak sampai. Dia kata, bukan aku yang berjalan. Aku dibawa oleh Tuanku. Jadi apa masalahnya? Bukan aku jalan sendiri. Di kita nak terima peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi bukan jalan sendiri. Nabi diperjalankan. Asra. Siapa perjalankan? Yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, Allah Ta'ala. Lebih daripada itu pun Allah boleh buat. Maknanya, kita boleh terima. Lailan. Nabi diperjalankan dengan kenderaan buraq pula. Buraq ini, ada ulama yang kaitkan perkataan buraq dengan barq. Barq dalam bahasa Arab, Melayu masuk kilat. Kilat ni maksudnya pergerakan cahaya lah. Kan 300,000 km per saat. Dia punya kelajuan kan. Ini bidang tuan-tuan. Yang sangat laju. Barangkali buruk lebih laju daripada tu. Sebab sekali langkahan dia, sejauh mata mana, hilang terus. Kelajuan buruk. Jadi, tak ada sekali. Kemudian lailan. Lailan bahasa Arab, kalau kita mengaji, lailan dengan lailatan, dua benda yang beza. Lailatan ni maknanya satu malam, full. Tapi kalau lailan, itu menunjukkan sebahagian. Yang menjadikan peristiwa ini luar biasa, Nabi travel daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa yang sangat singkat. Sangat singkat. Laju. Bukan sekadar Al-Aqsa, naik ke langit lagi. Balik semula. Sebahagian daripada malam sahaja. Yang ni menyebabkan orang tak boleh terima. Kemudian kita pindah pada perkataan seterusnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Memperjalankan hambanya. Saya nak bertanya kepada hadirin hadirat sekalian. Mana yang lebih bagus? Kita nak sebut memperjalankan hambanya atau memperjalankan Muhammad? Kalau kita fikir logik, kan lebih bagus sebut nama kan. Perjalankan Muhammad kan nampak hebat kan? Ya, Muhammad. Sebut nama terus. Memperjalankan Faizul Syahrum. Contoh-contoh mana? Terus, tak ada orang lain lah. Ulama tafsir berbincang. Kenapa Allah Nabi Abdi? Memperjalankan hambanya. Yang pertama, nak menunjukkan peristiwa Isra' Mi'raj itu berlaku secara roh dan jasad. Hamba Allah itu adalah gabungan roh dan jasad. Kalau roh saja disebut roh lah. Kalau jasad saya tambah roh itu disebut mayat. Kalau kita bahasa kita jenazah. Gabungan jasad dan roh itulah hamba Allah. Manusia yang digelar hamba Allah. Roh dengan jasad. Kalau roh sahaja pun orang tak peduli. Saya beritahu tuan-tuan. Semalam saya sempatlah pergi Masjidil Haram. Saya tawaf. Habis tawaf tu saya terus ke Masjid Nabawi. Solat di situ. Subuh tu saya semayang sini lah. Contohnya nganga. Antara nak terima tak terima. Betul ke Ustaz ni? Mungkin dia stres ke, ada depression ke kan. Betul kan? Lepas tu
Orang pun tanya, betul ke Ustaz? Betul. Ya. Semalam masa saya tidur, saya mimpi. Oh, cakaplah tidur Ustaz kan. Kalau tidur kami semalam pergi Amerika, tak heran pun. Maknanya, kalau secara roh, orang tak kisah. Kalau Isra' Mi'raj itu secara roh sahaja, orang tak kisah. Tapi, ia yang berlaku roh dan jasad. Itu yang orang kisah. Itu yang orang mula bincang. Betulkah? Bagaimana boleh berlaku? Itu bi'abdihi yang pertama. Yang kedua, bi'abdihi, kenapa digunakan dengan hambanya? Menunjukkan Nabi SAW. Walaupun Isra' Mi'raj itu tak berlaku kepada mana-mana Rasul. Peristiwa sangat hebat. Tetapi Nabi tetap hamba. Dia tak naik ke tahap jadi Tuhan atau anak Tuhan. Kenapa? Kita lihat menjadi satu trend umat sebelumnya. Bila dia lihat satu kehebatan, dia angkat. Contoh, mereka melihat Yahudi, melihat Uzair. Yang ditidurkan 100 tahun. Nampak perkara luar biasa berlaku. Akhirnya dia angkat Yahudi mengangkat Uzair itu sebagai anak Allah. Orang Kristian melihat Nabi Isa dan kehebatan yang berlaku pada Nabi Isa, mereka langsung mengangkat Isa itu sebagai anak Tuhan. Tetapi Allah nak menegaskan, walaupun peristiwa sangat hebat, luar biasa, ini berlaku kepada Nabi SAW, Nabi itu tetap hamba. Tidak naik kepada Tuhan. Martabat Tuhan ke anak. Tidak, dia tetap hamba. Dan yang ketiga, kenapa disebut bi'abdihi, dengan hambanya, ini satu pengiktirafan Allah terhadap kehambaannya. Kita hari ini kita kata aku hamba Allah, kan derma RM10 tulis hamba Allah. Derma RM1000 tulislah nama kita kan. Hamba Allah. Kita yang dakwa kita hamba, betulkah Allah iktiraf kita ni hamba? Dengan cara kita cakap, dengan perbuatan kita, adakah betul kita ni hamba? Kan ciri hamba yang sebenar itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Betulkah begitu? Dakwa siapa pun boleh dakwa. Tapi adakah Allah mengiktiraf dakwaan kita? Itu satu persoalan. Maka dalam ayat ini Allah mengiktiraf. Kalau kamu nak lihat sifat hamba yang sebenar. Siapa hamba yang sebenar? Lihat Nabi SAW. Sebab Allah mengiktiraf, memperjalankan hambanya. Allah mengiktiraf Nabi itu sebagai hamba Allah. Satu pengiktirafan. Jadi kita dakwah ni senang. Tapi siapa yang nak iktiraf? Jadi yang perjalankan hamba Allah. Kita nak jadi hamba Allah? Ikut Nabi SAW. Ya, jadi yang perjalankan hambanya dinisbahkan kepada Allah sebagai satu kemuliaan. Contohlah kalau kita panggil anak kita kan. Anak saya namanya Muhajir. Anak yang sulung. Saya panggil Muhajir. Datang sini. Dengan saya panggil anakku datang sini. Mana yang lebih nampak kasih sayang, satu kemuliaan, yang mana satu? Muhajir datang sini dengan anakku datang sini. Anakku. Ya, bila sebut anakku, dia macam terasa pengiktirafan mak ayah yang dia ni benar-benar berkirikan anak. Satu pengiktirafan. Maka Allah bila sebut dia memperjalankan hambanya, itu satu pengiktirafan dan satu kemuliaan. Kasih sayang Allah kepada Nabi SAW. Kisah lagi sikit. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Telah dah habis tamat. Masa saya lagi tamat. Saya berhenti takat masa habis dia. Perbincangan habis tak habis itu nombor 2. Okay. Kemudian minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya nak tanya, boleh tak kalau sekadar Masjidil Haram terus naik ke langit? Tak payah singgah Al-Aqsa. Apa masalah? Boleh saja. Boleh kan? Sebab matlamatnya apa? Solat. Solat kepada solat di langit, bukan di Al-Aqsa. Kenapa mesti transit Al-Aqsa? Maka di sinilah para ulama berbincang, menunjukkan kepentingan Al-Aqsa kepada umat Islam. Tanggungjawab kita semua untuk menjaga Al-Aqsa bukan sekadar penduduk Palestin dan penduduk sekitarnya. Milik orang Islam keseluruhannya. Sebab itu setiap kali kita bincang Isra' Mi'raj, kita akan sebut Aqsa. Kita memperhangatkan semula rasa tanggungjawab kita terhadap Al-Aqsa. Kita tak akan biarkan mereka dalam keadaan kesorangan menentang Zionis rejim atau Zionis Yahudi itu. Tapi kita akan membantu. Mereka tak pernah minta pada kita senjata, tenaga untuk tentera berperang. Mereka hanya minta kita berdoa dan bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan Al-Aqsa ni tempat yang sangat strategik. Baitul Maqdis. Saya pergi beberapa kali ke Palestin. Tuan-tuan, di Palestin ni dia ada duit 10 sen. Shekel nama duit dia kan. Kalau saya salah betul kan. Dan ada duit shilling 10 sen. Belakang duit shilling 10 sen tu dia ada peta. Jadi saya
tanya orang Arab di situ, ni peta apa? Jadi orang Arab tu kata belakang ni peta adalah peta yang kononnya tanah yang dijanjikan untuk mereka. Dan kenapa peta itu ada di atas duit 10 sen? Mereka dah menanamkan dalam fikiran anak-anak kecil mereka yang mereka perlu mendapatkan tanah-tanah itu milik mereka. Padahal tidak pernah dijanjikan dalam Taurat. Ini mereka bila rujuk Talmud. Talmud ni kitab karangan ulama mereka yang banyak menyeleweng dan banyak janji-janji yang tak benar dalam itu. Jadi penting majlis asal pada kita, dan orang Yahudi akan tetap berusaha bukan sekadar Baitul Maqdis, maka mereka akan dapatkan Hijaz, Semenanjung Arab, hatta ke Syria, Lubnan, yang kononnya bumi yang dijanjikan untuk mereka. Sebab tu hari ini kita akan melihat mereka akan cuba sedaya upaya. Jadi baik, itu yang pertama. Yang kedua, masjid ke masjid. Isu masjid ke masjid, last kali solat kan. Di sini sangat berkait kehidupan kita ni dengan masjid. Kemana kita pergi pun, masjid ni institusi utama dalam kehidupan kita. Sama ada kita di Bangi, ataupun kita balik kampung, kita pergi ke umrah, ataupun kita pergi ke Thailand melancong, masjid adalah tempat utama kita. Sebab ia lambang hubungan kita dengan Allah, lambang masyarakat, keterikatan masyarakat itu dengan Allah Ta'ala. Sehingga disebut oleh para ulama, nak tengok satu-satu masyarakat itu, sama ada mereka ni masyarakat bersyukur ataupun tidak, lihat masjid. Rabai Yahudi kan dibagi tahu, kalau kamu nak lihat kebangkitan orang masyarakat Palestin, cuba lihat solat subuh mereka. Kalau solat subuh mereka sudah seperti solat Jumaat, itu tanda kebangkitan. Maknanya hati-hati waktu tu. Memang saya berada banyak kali juga di Al-Aqsa itu, sembahyang subuh, dan kita lihat penduduk Palestin, orang Islam ramai. Tetapi kalau nak kata 1/4 pun belum lagi penuh di Al-Aqsa itu. Lebih kurang lagi pada itu. Maksudnya ramai lagi yang tak datang sembahyang. Baik. Jadi masjid, institusi masjid dalam kehidupan kita. Sebab tu Nabi sebut al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid ni rumah bagi setiap orang bertakwa. Dan Allah Ta'ala akan mengurniakan ketenangan, rahmat bagi sesiapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, serta Allah mempermudahkan baginya melintas titian sirat. Ini hadis yang dikatakan oleh Imam At-Tabarani. Baik, saya lanjut. Ini kita boleh lihatlah pada Masjidil Haram ni gambar baru, gambar lama yang berbezalah ke Al-Aqsa. Al-Aqsa tu pula dia ada kubah sakhrah yang warna oranye tu. Dia ada Al-Aqsa Qadim, Aqsa lama yang kat depan. Aqsa lama yang kat depan. Bukan kubah sakhrah itu. Di situ ditambat Al-Buraq. Buraq di situ juga Nabi solat mengimamkan kepada para anbiya. Ini kelajuan ni saya skip sajalah. Nak cerita kelajuan Buraq ni pasti luar biasa. Kalau kereta lumba pun 360 km per jam, atau burung helang 385 km per jam, jet pejuang 885 km per jam. Ini jet naik ke angkasa ni 28,000 km per jam. Cahaya kilat itu 300,000 km per saat, agak-agak Buraq bagaimana. Maknanya satu teknologi yang sangat hebat. Baik. Seterusnya ayat tersebut allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Sekelilingnya ini bukan sekadar Baitul Maqdis, bukan sekadar Palestin, bumi Syam tersebut. Bumi Syam ni merangkumi Syria, Jordan, Lubnan, Palestin. Bumi yang diberkati. Ardul Anbiya, bumi para nabi. Dan kalau kita lihat di akhir zaman nanti pun banyak perkara akan berlaku dan bertumpu di sana. Termasuklah sampai tahap nanti bila Dajjal keluar sebelah timur, yang akan diikuti oleh tentera-tentera Yahudi daripada Khurasan, Asfahan, dan diikuti oleh orang yang tidak beriman, diikuti syaitan pun menjadi bala tenteranya, sampai satu tahap umat Islam itu akan terkepung di mana? Di Damsyik. Terkepung di situ. Kita belajar cerita Nabi Isa akan turun dengan memegang sayap 2 malaikat. Akan datang, orang tahu juga hadis. Jadi bila dah terkepung umat Islam, Dajjal kepung, maka mereka menunggu bila turun Nabi Isa. Sampai tahap mereka nampak Nabi Isa turun, maka umat Islam membuka laluan ketika itu. Ketika itu sembahyang subuh. Al-Mahdi dah ada datang untuk jadi imam. Panjang cerita dah. Semua tu berlaku di mana? Di bumi Syam. Di bumi Syam ni bumi ujian lah. Akhir zaman. Nabi pernah berdoa, Allah mabarik lana fi Syamina, ya Allah berkatilah Syam kami. Seterusnya ayat linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjuk tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Peristiwa Isra itu
Allah nak tunjuk tanda kebesaran Allah. Bermula daripada dada Nabi dibelah, disucikan dengan air Zam-Zam. Nabi lihat mana tu? Ya? Teknologi yang sangat canggih, ya? Tanpa bius, tanpa apa. Kemudian kenderaan buruk tu sendiri. Nabi mengimamkan solat untuk para Nabi di Al-Aqsa, naik ke langit pertama, jumpa pula hak Nabi yang ada di Aqsa. Naik langit pertama, jumpa Nabi yang berbeza lah naik kedua. Setiap langit pertama, setiap langit tu, Jibril kena minta izin untuk naik. Berarti kita hari ni yang sampai ke bulan ataupun sampai ke Marikh apa, itu belum pun langit pertama, belum. Sebab Nabi nak naik kena minta izin. Sampailah langit yang ketujuh. Di mana wallahu a'lam, sangat tinggi. Begitu juga Nabi lihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni macam Kaabah kita lah, ya. Baitul Ma'mur ni setiap hari malaikat 70,000 malaikat akan masuk dan tawaf di situ. Setiap hari dan tidak akan berulang. Banyak malaikat sangat banyak. Untuk kita saja berapa malaikat, kan? Yang mencatat baik dan buruk, kemudian malaikat hafazah yang jaga kita bila kita mati, hafazah itu akan bertukar kepada malaikat maut datang. Banyak pada kita saja, setiap orang. Tak kira yang malaikat yang jaga tu jaga ni, banyak malaikat. Sidratul Muntaha, Nabi naik sampai tahap Sidratul Muntaha, menerima kefarduan solat direct daripada Allah Taala. Semua kefarduan ibadat yang lain itu melalui Jibril di bumi. Jibril bawa turun kefarduan ini. Tetapi untuk solat, hebatnya solat ini dijemput Nabi naik ke langit ketujuh. Untuk menerima kefarduan solat secara terus. Makna tidak ada perantaraan. Nak tunjuk kata tingginya solat itulah kehidupan kita. Sebab itulah solat ni kita sebut sebagai ibu segala ibadat. Maknanya orang yang betul-betul jaga solatnya, kita akan lihat dia akan menjaga amal ibadah yang lain. Kehidupannya akan jadi lebih baik. Cari kalau anak kita masalah sebenarnya, cuba lihat. Perbaiki dulu solatnya. Ya. Sebab tu orang berpuasa belum tentu solat. Ni nak masuk Ramadan kan, ramai orang puasa tapi tak sembahyang. Tapi kalau orang yang jaga solatnya, dia puasa tak? Puasa. Jadi sebab itulah hikmah Nabi suruh kita suruh anak kita solat 7 tahun. 10 tahun dah boleh pukul, tapi bukan pukulan yang mencederakan, pukulan yang berikan dia satu peringatan, bimbingan, didikan. Kalau anak tu tak sembahyang, dia tak berdosa. Sebab dia belum balik. Dia belum kalah. Kita yang tak suruh dia berdosa. Sebab kita tak menjalankan perintah Allah. Ada tak suruhan dalam syariat ni, suruh anak kamu puasa seawal usianya 6 tahun? Kita tak akan jumpa yang tu. Hanya solat saja disebut secara khusus. Nak cerita solat ni punca. Sebab tu di akhirat nanti, ketika mana kita dibicarakan, apabila dipertanggungjawabkan di akhirat, yang pertama sekali Allah akan bicarakan adalah solat. Allah akan tanya. Kalau solat tu beres, baik, faqad aflaha wa anjah. Nabi kata dia telah pun berjaya. Mungkin timbul persoalan. Benda lain belum lagi. Baru solat. Takkan dah ada kesimpulan berjaya. Dan pada masa yang sama Nabi sebut, kalau bila ditanya tentang solat dan solatnya itu rosak, tak diterima, dia telah pun gagal. Faqad khaba wa khasir. Timbul persoalan. Baru solat, hal lain tak tengok lagi, takkan dah kira gagal. Kenapa? Maka di sinilah para ulama menyatakan, bila orang yang jaga solat dia, tapi kalau solatnya tak okey, hal lain lagi tu. Jadi punca. Banyaklah cerita bab solat ni, dia macam satu slot khas lah nak cerita bab solat. Tapi nak cerita sampai tahap naik atas untuk dapat kefarduan solat. Dan Nabi juga diperlihatkan syurga, sungai-sungai dalam syurga, luar syurga. Nabi lihatkan betul-betul azab. Antaranya Nabi melihat orang yang gunting lidah bibir sendiri, orang yang ada kuku daripada tembaga mencakar muka dan dada. Itu menunjukkan balasan setiap tindakan yang kita lakukan. Innahu huwas samiul basir. Di akhir ayat itu Allah sebut sesungguhnya dia Tuhan Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar segala apa rintihan baginda SAW, segala kata-kata cerca orang kepada Nabi. Kita pun samalah apa yang kita sebut secara zahir dalam hati kita kan. Bila Ustaz ni nak habis ni kat setengah-setengah saya tak dengar tapi Allah dengar. Maha melihat segala apa yang berlaku ke atas Nabi, atas usaha Nabi, atas apa yang kita buat. Sebenarnya perkataan Allah Maha mendengar melihat ini sudah cukup membentuk diri kita sebenarnya untuk ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam ibadat. Okey.
Apa 4 isu kritikal yang dirawat oleh Isra Mi'raj? Pertama, Islam adalah agama wahyu. Kalau fikir logik, kita tolaklah Isra Mi'raj. Nak tunjukkan wahyu di hadapan, akal tu datang kemudian menyokong wahyu, bukan akal didatang mempertikaikan wahyu. Tidak. Ya. Kalau kita buat analogi mudah, dia seperti kita naik bas, driver itu adalah wahyu, konduktor itu adalah akal, nafsu tahap dia penumpang. Ni bas lama lah ada konduktor bas kan, sekarang dah tak ada. Penumpang tu nafsu. Nafsu ni dia kena ada, tapi tahap dia ikut. Dia bukan kontrol, jangan pergi sini, belah kanan, tak boleh. Dia tahap penumpang. Yang mana yang nak bawa kanan kiri? Wahyu, syariat, agama. Akal dia akan mempermudahkan kita faham pada wahyu. Melihat hikmah, ibrah. Kalaulah kita fikir semua agama ni mesti dibina dengan akal, nak tanya tuan-tuan, isu, ni mungkin fiqh sikit lah. Kalau kita pakai khuf, Ustaz tahu khuf kan? Stoking kulit tu. Stoking kulit tu kan, kalau kita pakai, wuduk kita pakai. Bila kita nak wuduk semula, kita akan sapu atas kaki ke bawah kaki? Kita akan sapu di atas kaki. Bawah tak sapu. Kalaulah agama ni dibina atas logik, yang mana lebih utama sapu? Bawah khuf ke atas khuf? Bawah. Sebab kita pijak, benda tu kotor. Kotor. Benda tu kotor. Kita sapu atas. Kalau ikut logik, memang kita kena sapu bawah lah sebab kotor. Tapi inilah agama. Luar daripada akal kita. Ada perkara yang banyak yang akal kita tak boleh nak fikir, kita wajib terima. Ini kita akan merawat isu golongan liberalism, secularism, pluralism, golongan yang meletakkan akal lebih daripada wahyu, menafsirkan sesuka hati. Semua nak logik, semua nak relevan. Bila tak logik, relevan, tolak. Yang kedua, isu ketiga adalah isu masjid dan solat. Ini kita beri penekanan kepada hidup kita ni. Jaga masjid, jaga solat. InsyaAllah kita selamat. Banyak perkara yang sebenarnya kita akan dapat manfaat apabila kita jaga masjid dan solat. Kalau tak dapat masjid, jaga solat. Solat ni pula, kalau tak dapat ke masjid, usahakan berjemaah di rumah. Hidupkan berjemaah di rumah. Kalau ke masjid, maka kita usahakan untuk bawa juga yang lain ke masjid. Ini pun saya tak mau bahaskan panjang, tapi nak cerita ini antara isu yang besar lah dalam Islam. Bila kita lihat ramai yang tidak solat ataupun ambil mudah dengan solat. Sedangkan banyak ayat dalam Quran itu yang Allah Ta'ala kaitkan solat, orang yang tinggal solat, orang yang cuai dengan solat ni dengan neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu dilemparkan neraka saqar? Kami tak semayang. Ciri yang pertama, kita sebut lagi walam lakun nut'imul miskin, kami tak bagi makan miskin. Cuba lihat surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang beriman. Ciri yang pertama disebut iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Yang pertama. Bab neraka pun pertama solat juga. Yang tinggal. Syurga pun yang berjaya pun disebut ciri pertama juga adalah solat. Penting solat. Dan yang ketiga adalah beriman dengan hari akhirat dan perkara gaib. Hidup kita ni perlu hidup berlatar belakangkan akhirat. Ada dosa, ada pahala. Ada syurga, ada neraka. Buatlah apa sahaja, tapi kita kena ingat kita akan dibalas. Tak selesai di dunia sahaja. Baik pahala, perkara buruk, perkara mungkar, dosa. Dan kemuncaknya adalah syurga neraka. Kalau kita sedar begitu, kita berhati-hati apa yang kita cakap. Apa yang kita buat. Dia akan membina sifat integriti dari kita. Walaupun orang tak pandang, tak lihat, Allah lihat. Kita akan dibalas. Takkan selesai. Kita sembunyilah daripada siapa pun. Akhirnya kita akan dibalas juga di akhirat. Di dunia orang tak tahu. Sampai di akhirat nanti selautan manusia tahu apa yang kita buat. Ini hidup berlatar belakangkan akhirat. Perkara gaib, apa yang berlaku dalam kubur dan sebagainya. Walaupun kita nampak kubur begitu, hakikatnya orang yang duduk di alam kubur itu sama ada mereka berada di tempat-tempat rehat yang indah ataupun mereka sedang diseksa dan diazab. Perkara gaib. Yang kita tak nampak tapi kita yakin ia akan membentuk diri kita, jati diri seorang mukmin, kualiti iman dan takwa. Dan yang terakhir adalah Isra Mi'raj juga merawat isu Palestin dan Baitul Maqdis. Yang saya sebut tadi lah, ramai pihak yang nak Baitul Maqdis ni tempat yang sangat strategik Palestin. Tapi kita umat Islam dengan peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku membuktikan yang Baitul Maqdis Palestin itu adalah milik orang Islam. Tanggungjawab
kita semua ya, untuk menjaganya. Jangan kita nampak kita pandang sebelah mata ambil hati. Apalah, pandai-pandailah jaga negara mereka tapi hakikatnya ia milik kita semua, tanggungjawab kita semua untuk menjaga Baitul Maqdis dan Palestin mengikut ruang kemampuan yang kita ada. Ini kelebihan Masjid Al-Aqsa. Saya tak mau bahas, saya nak skip saja. Saya ingat masa pun dah lebih masa berikan. Jadi saya fikir sekadar ini dulu pengisian. Jadi untuk 4 isu lah kritikal yang boleh dirawat oleh Isra' Mi'raj. Jadi bila kita cerita Isra' Mi'raj dan cerita saja, kaitkan dengan apa yang sebenarnya berlaku di kalangan umat Islam dan bagaimana kita menghayati sirah itu dapat membantu merawat isu-isu kritikal. Kalau tidak, kita orang Islam sonok bercerita, cerita, tutup. Cerita pula tahun depan Isra' Mi'raj. Apa kesan, apa panduan dalam kehidupan kita? Tak ada. Sekadar tahu. Jadi kita tidak begitu. Jadi terima kasih pada pihak penganjur yang memberi ruang peluang untuk saya berkongsi pada pagi ini walaupun secara tidak sengaja kan, menggantikan Dr. Salman. Mudah-mudahan ada manfaatlah untuk diri saya dan juga di tuan-tuan semua. Terima kasih juga yang bahagia Prof. Datuk Insinyur Dr. Wan Hamidun yang memberi ruang dan peluang ini, dan tahniah di atas program tazkirah pagi ini yang ke-41. Hebat. Maknanya fakulti yang sangat hebat. Tazkirah ke-41. Mudah-mudahan adalah manfaat jariahnya untuk pihak penganjur dan manfaat kepada orang yang mendengar. Sekadar itu, terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dr. Khairul Anwar di atas pengongsian yang cukup bermakna, dan mudah-mudahan kita memperolehi manfaat untuk kehidupan kita sehari-harian. Seterusnya kita buka untuk sesi soal jawab daripada Ustaz. Kita ada 197 Ustaz hari ini. Ramai insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ini pun satu kelebihan Ustaz yang secara hybrid yang kita buat. Betul. InsyaAllah ada soalan dari ini, dari ahli semua. Prof Dekan ada lagi? Ada. Semua diam je ni. Di laman picture kita, okey. Asalnya ada ni ya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum kita menyebut Isra' Mi'raj? Ada kata bid'ah. Allahuakbar. Baik. Itu ada soalan lagi tak? Kita sekaligus lah. Soalan nombor 2 ada ni. Satu tadi hukum menyebut Isra' Mi'raj, adakah bid'ah? Yang kedua, selain ketahuan solat, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah juga mewahyukan sewaktu Isra' Mi'raj. Boleh Ustaz berikan sedikit ulasan kepentingan 2 ayat ini? Okey, 2 ayat yang okey. Soalan yang pertama tadi bid'ah tu kan. Okey, baik. Saya respon beginilah kita abaikan sajalah yang mana yang kata kita buat majlis memperingati Isra' Mi'raj itu sebagai satu bid'ah yang salah ataupun sesatlah. Bid'ah memanglah bid'ah, tapi bid'ah itu tak semestinya semuanya ditolak kan. Sebab ada bid'ah yang hasanah, satu yang baru, tapi ianya ada kebaikan. Sebab kita tidak mengisi majlis ini dengan perkara-perkara maksiat. Kita cerita tentang kehidupan Rasulullah. Kita berada di umat akhir zaman yang sebenarnya umat akhir zaman ini mereka sibuk dengan dunia mereka sehingga mereka terabai dan cuai terhadap kehidupan Rasulullah SAW. Maka majlis sebegini sebenarnya nak menarik manusia, menghangatkan semula manusia untuk benar-benar menghayati kehidupan Rasulullah itu supaya dapat dijadikan panduan. Itulah kejayaan kita sebenarnya. Sejauh mana kita dapat jadikan Nabi itu sebagai contoh panduan
berpandukan apa yang disebut oleh para ulama, pemahaman mereka terhadap dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis. Baik. Jadi kita abaikanlah orang begitu. Tidak ada perkara maksiat pun kita buat dalam majlis sebegini. Yang kedua berkaitan dengan dua ayat terakhir yang juga dan surah Isra Mi'raj itu, saya perlukan kepada dalil lah yang berkata itu, apa dalilnya. Kan, sebab kalau ada dalilnya maka saya terima, sebab saya sendiri tidak pasti tentang perkara itu. Apakah dua ayat terakhir itu diturunkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi yang bertanya mungkin boleh kemukakan dalilnya itu. Dia mestilah ada dalil kan, sebab bila turun wahyu ini dia ada asbab nuzul, sebab-sebab diturunkan. Cuma ayat akhir surah Baqarah itu adalah ayat yang memang Nabi jadikan sebagai salah satu wirid baginda, Nabi baca. Maka ia menjadi satu perkara tuntutan kepada kita untuk sentiasa mengulang baca, malah dibacakan juga selepas solat. Dan Nabi SAW riwayat pun ada yang Nabi buat sedemikian rupa. Dan di sudut yang lain pun banyaklah ruqyah dan sebagainya. Kalau kita menghayatinya pun besar ibrah ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian soalan yang lain. Satu lagi Ustaz. Kita dah dimaklumkan tentang kefarduan solat. Adakah juga terdapat hadis-hadis tentang kelebihan solat di awal waktu? Betul. Memang ada hadisnya. Malah ada yang bertanya Nabi SAW, amalan yang terbaik afdal itu, Nabi kata solat di awal waktu. Cuma Nabi beginilah, Nabi menjawab itu sesuai dengan siapa yang bertanya. Sebab tu bila ditanya apakah amalan terbaik, jawapan Nabi berbeza-beza. Ya, ada yang Nabi sebut itu adalah solat di awal waktu, ada yang Nabi kata jihad, ada yang Nabi kata untuk ibu apa, khidmat untuk ibu apa. Jadi sebenarnya semua itu Nabi, jawapan baginda itu meraihkan siapa yang bertanya. Cuma semua itu menjadi satu dalil, memang perkara itu dituntut kita solat di awal waktu. Malah kita melengahkan solat tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak. Itu termasuk dalam perkara golongan orang yang leka, lalai. Malah disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, maka wailah untuk orang yang sembahyang yang mana mereka itu cuai terhadap, bukan dalam. Kalau dalam bahayalah sebab kita sembahyang jangan anggap khusyuk kan. Cuai terhadap, disebut di para termasuk cuai dalam solat ni orang yang melengah-lengahkan solat tanpa sebab apa. Itu masuk orang cuai. Okey, jadi itulah jawapan saya. Ada lagi tak ada? Okey. Batu terapung itu tidak adalah, itu memang kisah yang tidak benar. Batu terapung itulah yang kalau terapung sungguh. Tapi kalau kita pergi kepada Kubah Sakhrah, dia ada satu batu yang dia dah bina jadi satu bangunan. Masa saya pergi pun bukan batu tu terapung, kita tengok dia apa? Tak jejak lah kita kata kan. Saya pasal segi Palestin tu pun Arab yang bawa itu dia menceritakan, dia kata batu yang bila kita masuk ke Kubah Sakhrah dia ada satu ruang kecil. Muat kita solat dan situ pun ada lubang pada batu tersebut. Dan dikatakan batu itulah bergerak ketika mana nak naik Nabi Mi'raj. Bukan Nabi tu batu tu terapung naik tu macam tu. Itu bergerak. Maksudnya turut nak mengikut Nabi Mi'raj begitulah. Tapi akhirnya batu tu tak naik atas pun. Cuma dia akan jadi macam tu batu tersebut. Maka dia buatlah binaan sekeliling. Batu itu memang melekat ke binaan dinding itu. Yang ini kita akan lihat bila kita pergi Dome of the Rock tu kan, Kubah Sakhrah. Okey Ustaz, kita nampaknya bertalu menerima soalan. Okey, ada lagi soalan boleh tak ya? Apakah hukum pekerja yang melengah-lengahkan kerja pejabat pula? Ini bukan solat Ustaz, dia macam ni. Melengah-lengahkan kerja pula Ustaz. Okey, dia nak kaitkan dengan solat dengan kerja kita seharian. Melengah-lengahkan kerja pejabat. Okey, bagus kan. Pertamanya hak solat tadi kita cakap tentang ibadat khusus. Ibadat khusus ni dia ada arahan tertentu, syarat tertentu, semua tentulah. Manakala amal pekerjaan kita adalah ibadat juga, ibadat umum. Ibadat umum ni maksudnya
sesuatu yang kita buat yang kita boleh jadikan dia ibadat. Bila mana kita buat itu kena dengan niatnya, dan bila kita buat itu kita tidak lakukan perkara mungkar dan sebagainya, malah amalan yang kita lakukan itu yang terbaik di sisi Allah adalah kita buat dalam keadaan teliti, kemas. Ka innallaha yuhibbu ahadakum idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Allah kasih kepada seseorang yang bila dia buat satu perkara, dia itqan, dia betul-betul dibuat tu dalam keadaan teliti. Maknanya dia buat dalam keadaan kualiti. Jadi bila sebut begitu, maka persoalan yang tadi, kalau dia sengaja lengah-lengahkan, maknanya macam mana kita nak jadikan amalan itu satu ibadat di sisi Allah. Kalau nak kata kita cuai. Tapi kalaulah dia culas, dalam keadaan waktu kerja, sebagai contoh dia tidak bekerja, ataupun dia buat benda lain yang tidak diizinkan oleh majikan itu luar daripada itu, maka itu dikira satu perkara yang dosa sebenarnya, sebab dia dibayar gaji untuk itu. Ya, maka dia tidak jujur dengan amanah yang diberikan. Tapi kalau melibatkan lengah tak lengah, tapi masih lagi ruang waktu yang diberikan, itu balik kepada sikap masing-masing lah. Sikap masing-masing. Yang ada orang yang dia memang sengaja last minute baru dia siapkan. Sebab ada orang kata kalau kita buat awal-awal pun tak siap. Jadi kalau kita buat last minute siap. Jadi terpulang. Yang penting dalam ruang yang diberikan. Jadi begitulah Allah. Alhamdulillah, saya ingat sampai sini saja untuk keluar lagi. Tadi ya? Okey. Sampai sini saja untuk sesi soal jawab kita. Okey, kita ada Ustaz yang ketua bersutra kita, Cik Fazli di sini ingin mengucapkan yang keluar tadi Ustaz ya. Dia ada program lain yang mengucapkan itulah tinggi tahniah kepada Ustaz yang kerana hadir. Maka selesai sudah majlis tazkirah kita pagi-pagi ini. Sebagai tanda kenang-kenangan, dipersilakan semua para hadirin untuk membuka kamera masing-masing, kekal untuk seketika untuk pihak ICT bagi sesi bergambar secara maya. Okey. Terima kasih. Kami warga Fakulti Kesehatan Alam Bina mengucapkan banyak terima kasih di atas persudian Ustaz pada pagi ini menyampaikan tazkirah. Terima kasih juga kepada Yang Berbahagia, Datuk Dekan dan juga para semua hadirin. Semoga kita bertemu di lain masa. Kita tutup dengan majlis kita pada pagi ini dengan surah Al-An dan tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz dan semua jazakumullah khair. Wa iyyakum.